Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aisyaf Yamin Kamal, menemu matrik C20A1129. Jadi saya akan menerangkan kajian saya yang bertajuk kesan kebocoran data peribadi terhadap masyarakat di Malaysia. Okey, yang pertama sekali ialah pendahuluan, iaitu definisi kebocoran data peribadi adalah pemerolehan maklumat seseorang secara sengaja ataupun tidak sengaja untuk tujuan yang tidak bertanggungjawab, biasanya untuk mendapatkan keuntungan oleh sesebuah pihak, dan ianya mendapatkan maklumat seperti nama penuh, alamat, nombor telefon, kad pengenalan dan banyak lagi maklumat yang membahayakan bangsa. Seterusnya ialah penyataan masalah. Penyataan masalah yang pertama ialah peningkatan kes menjadi buah mulut masyarakat pada hari ini sebab kes kebocoran data peribadi di Malaysia sangat meningkat, dan kedua ialah masyarakat semakin tidak yakin dengan sistem keselamatan cyber di Malaysia, dan terakhir sekali benda ini memberikan kesan buruk kepada masyarakat dan negara, dan terutamanya mangsa yang menerima ancaman kebocoran data peribadi. Okay, seterusnya ialah auditif kajian. Yang pertama, mengenal pasti punca berlakunya kebocoran data peribadi di Malaysia. Seterusnya, meneliti kesan kebocoran data peribadi terhadap masyarakat di Malaysia. Dan yang terakhir sekali ialah untuk mengenal pasti cara-cara untuk mengelakkan kebocoran data peribadi secara berkesan. Okey, persoalan kajian. Yang pertama sekali dalam kajian ini, apakah punca yang menyebabkan berlakunya kebocoran data peribadi yang semakin meluas dasawarsa ini? Yang kedua, sejauh manakah kebocoran data peribadi memberikan kesan kepada masyarakat Malaysia? Dan yang terakhir sekali, persoalan kajian saya ialah bagaimana cara untuk mengelakkan data peribadi dibocorkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Okey, raja tersebut merupakan rangka konsep kajian yang saya telah lakukan. Semua ini untuk mencapai objektif kajian, iaitu kesan kebocoran data peribadi Malaysia. Yang pertama sekali, kita mengenal pasti punca kebocoran data peribadi. Seterusnya, kita melakukan soal sidik, iaitu kita akan meminta pendapat masyarakat yang pernah mengalami kebocoran data peribadi. Kemudian kita akan mengetahui kesan kebocoran data peribadi, dan yang terakhir sekali ialah kita akan mengenal pasti cara mengatasi kebocoran data peribadi di Malaysia khususnya. Okey, teori gosip ini merupakan salah satu teori yang saya gunakan dalam kajian saya, iaitu teori ini bermaksud meramalkan reaksi atau kesan negatif yang besar terhadap pendedahan maklumat peribadi. Dan ketelusan dan kawalan adalah dua aspek penting yang boleh mengurangkan kesan negatif kebocoran data. Dan teori ini juga menyatakan kerana pelanggaran data membolehkan data disalahgunakan, contohnya kecurian identiti pada sesuatu pihak sendiri. Okey, sorotan kajian antara yang saya gunakan pada kajian ini ialah Acquisti, Alessandro dan Gross pada tahun 2006. Jadi siapa yang diwajibkan daftar rangkaian sosial dalam talian, seperti yang kita tahu, tiada pihak yang membina aplikasi ataupun laman web memaksa kita untuk mendaftar dan mengisi maklumat secara lebih mendalam. Dan dalam sorotan kajian ini juga dia menyatakan bahawa masyarakat sendiri yang mendedahkan maklumat peribadi secara berlebihan. Okey, kaedah penyelidikan. Dalam kaedah penyelidikan ini merupakan rangka yang saya telah lakukan. Saya menggunakan dua kaedah penyelidikan, iaitu kuantitatif, bawahnya ialah kajian tinjauan, dan yang kedua ialah kaedah kualitatif, iaitu saya gunakan kajian etnografi. Okay, di sini saya akan mengulas lebih lanjut berkaitan kajian tinjauan, iaitu tinjauan ini merupakan kajian yang duduk di bawah peringkat kuantitatif dan juga kajian bukan eksperimen. Jadi ianya menggunakan kaedah kajian rentas, iaitu data ini dikumpulkan dalam sekali saja dalam satu masa, dan benda ini akan menjimatkan saya untuk memperoleh data dalam satu jangka masa yang singkat. Dan saya akan mengedarkan borang soal sidik ini kepada 60 orang responden. Okey, seterusnya ialah kajian etnografi. Kajian etnografi peringkat ialah kajian di bawah peringkat kaedah kajian kualitatif, di mana ianya sesuai digunakan untuk analisis peristiwa, fenomena, persepsi, pemikiran dan banyak lagi. Seterusnya ianya boleh dilakukan untuk memerhatikan tingkah laku masyarakat di Malaysia, terutamanya dalam menggunakan laman sosial. Jadi saya gunakan kajian etnografi ini supaya saya dapat buat pemerhatian kepada masyarakat Malaysia bagaimana tingkah laku mereka menggunakan laman sosial terutamanya lah. Okay, seterusnya ialah Gantt chart. Gantt chart ini merupakan jadual yang saya telah rangka
di mana fasa-fasa yang saya telah menjalankan kajian berdasarkan tarikh-tarikh tertentu, iaitu pada fasa pertama ialah perbincangan tajuk, kedua ialah penulisan bab 1, seterusnya ialah penulisan bab 2, dan pada fasa 2 ialah penulisan bab 3, soal sidik, dan akhir sekali proposal akhir. Jadi pembagian fasa ini supaya saya dapat menjalankan kajian dengan lebih sistematik dan lebih lancar dalam kajian saya. Okey, kesimpulannya, saya dapat meneliti kaedah kajian yang bersesuaian untuk digunakan dalam mencairkan kajian ini. Seterusnya, saya juga dapat persepsi masyarakat berkaitan peningkatan kes kebocoran data peribadi yang berlaku di Malaysia terutamanya, dan kajian ini juga akan meningkatkan tahap kebimbangan masyarakat ataupun supaya masyarakat lebih cakna, dan juga sebagai langkah menjaga jaga bahawa dunia teknologi digital ini sebenarnya dunia yang bahaya dan memerlukan kawalan akses yang ketat agar data-data peribadi kita, masyarakat sendiri, akan selamat dan terpelihara. Kemudian saya akan akhiri pembentangan ini dengan manjata wajada, siapa berusaha dia berjaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.